Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shalli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina rabbi tammi bil khairi ya karim. Amma ba'd. Saya hormati Tumpusi Surau Masjid kita, saya muliakan Tuan Imam, ahli kuasa masjid kita, ahli jemaah sekalian, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semua, sihat ya? Alhamdulillah. Dengan ucapan selamat Hari Raya Aidilfitri yang masih lagi ada ya, kita masih di pertengahan bulan Syawal ya. Hari ini dah 14 saja ya. Kita masih berbaki selama 2 minggu lagi sebab kita raya sebulan ya. Kan puasa sebulan, raya pun sebulan. Hebat orang Malaysia kita ya. Alhamdulillah, kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah, dengan izinnya kita dapat kembali kepada kuliah kita ya. Iaitulah majlis ilmu dan juga majlis tafakuh fiddin, yakni mendalami agama sedikit demi sedikit, dengan satu pelajaran kepada satu pelajaran yang lain. Ya, mudah-mudahan kita mendapat pendedahan ilmu dan juga dapat panduan yang terbaik daripada para alim ulama yang lampau, khususnya apabila kita membaca kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama hebat-hebat ya, maka kita ni mendapat warisan ilmu yang terbaik. Maka saya selaku penceramah, kita kata ya, mengambil ilmu daripada para alim ulama. Kita sekadar menghuraikan sesuai dengan peredaran masa yang kita berada pada hari ini, insya-Allah ya. Saya pun dah lupa dah surah apa dah kita tengok dulu ya. Kita silap saya, kita sudah sampai pada surah Al-Ikhlas ya, surah Qul Huwallahu Ahad ya, kita silap ya. Tak apalah. Saya belum sempat habis surah Al-Ikhlas, jadi hari ini kita ulang kaji sikit surah Ikhlas, yakni Qul Huwallahu Ahad ya, Qul Huwallahu Ahad. Jadi surah Ikhlas ni namanya surah Al-Ikhlas, tapi kalau ditanya apa itu surah Ikhlas, ada orang yang dia tak boleh jawab surah Ikhlas tu apa ya. Kalau kita kata surah Qul Hu kan, Qul Huwallahu Ahad, dia ingat, dia tahu ya, dia tahu. Itu surah ini paling dekat dengan kita, paling rapat dan saya yakin semua di antara kita hafal, bahkan anak-anak kita pun hafal surah ini, kerana surah ini yang di antaranya di antara surah yang terpendek di dalam Al-Quran, selain daripada surah Inna A'tayna Kal Kautsar ya. Namun walaupun pendek, tetapi dia mempunyai pengertian dari segi ilmu tauhid, ilmu akidah yang cukup baik. Sebab Qul Huwallahu Ahad ini menggambarkan tentang konsep ketuhanan kita ya. Kalau kita ni, Tuhan kita ni mudah nak dipahami kerana Qul Huwallah lah. Kerana Qul Huwallah ni kita mudah faham makna ketuhanan. Kalau kita katakan, kita belajar ilmu akidah ni ya, secara ikut kaedah lama, dia belajar sifat 20 lah. 20 kan, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu bi nafsi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama', basar, kalam. Itu dipanggil sifat. Sifat Allah panggil sifat 20. Kita mengaji sifat 20 zaman dulu menarik ya. Sekarang ni awak dah kurang nak belajar sifat 20 ni. Padahal itu penting sebenarnya. Kita belajar sifat 20 tu kerana dia memperjelaskan kekuatan Allah sebagai Tuhan. Dia memiliki sifat yang sempurna. Jadi Tuhan kita ni sempurna sifatnya. Zatnya satu, zatnya esa. Ya, sifatnya berbilang-bilang banyak. Sifat bila itu berarti dalam pada zat Allah itu ada mengandungi berbagai sifat.
yang menunjukkan kesempurnaan Allah sebagai Tuhan semesta alam. Ya, Tuhan tu berkuasa mendengar, melihat, ya kan? Tidak seperti Tuhan-Tuhan di dalam agama lain. Ya, agama lain tu tah dia melihat ke mendengar tak tahulah, dia duduk macam tu je lah, kan? Kalau kita ni kan nak mengutuk Tuhan-Tuhan lain, dan Allah Taala pun tak suruh kita kutuk Tuhan-Tuhan lain, ya. Ada ayat Quran melarang kita mengutuk Tuhan-Tuhan yang lain. Ada ayat tu tak, jangan main. Ya. Jangan kamu mencaci Tuhan-Tuhan selain pada Allah. Nanti dia mencaci Allah dalam keadaan kamu tak tahu, Allah kata. Dia caci Tuhan kita pula. Jadi biar pergi dia lah. Ya. Cuma kita buat perbandingan boleh. Kita buat perbandingan boleh di antara Tuhan kita dengan Tuhan mereka. Ya. Dan mereka itu maknanya mereka mempercayai Tuhan-Tuhan itu. Umpamanya kalau kita ambil daripada agama Hindu tu, dia percaya pada dewa-dewa. Dewa dia bukan patung tu, sebenarnya patung tu ialah mewakili dewa. Dewa Sri Rama, Dewa Vishnu, Dewa Siva, Dewa Murugan. Ya, jadi dewa ni duduk di mana, atas kayangan di mana-mana tak tahulah. Ya. Sebab tu wayang kulit tu tuan. Yang kulit tu ada unsur-unsur tu lah tuan. Ya. Sebab tu almarhum Ustaz Ni Aziz dia kata yang kulit tu kalau boleh tak payahlah kan, yang kulit tu. Tapi kalau nak wayang kulit atas cerita-cerita yang tidak ada kena dengan dewa-dewa tak apa, sekadar hiburan kan. Dekat Kelantan memang masyhur lah tu wayang kulit tu. Saya pun zaman kecil dulu, masya-Allah lah, kalau dengar gendang wayang kulit tu dia berlari pergi tu kan, seronok kan dia cerita lah tu. Cerita tu tak apalah, tapi di sebalik cerita tu jangan ada kepercayaan dewa-dewa. Sebab kalau tuan-tuan duduk atas istilahnya panggung wayang tu, saya pernah duduk masuk dalam tu, tengok apa itu dalang buat. Dia letakkan dia punya pot dogol kan. Pot dogo tu. Pot dogo tu nama dia lah dewa yang paling hebat. Nama dia Sasnahu Wang Agung Bantara Guru. Saya buat apa dah tu? Kan? Sasnahu Wang Agung Bantara Guru. Nak menjelma turun ke alam dunia, sakit bulung tanah melecah, pemilman tanah datang. Itu cerita boleh. Dah boleh hafal dah betul. Dia kecil dulu pasal minat. Tapi dia letak satu, dia ambil kemian, dia asap prasat. Itu yang dah jadi pemujaan. Itu yang ulama kita marah tu. Jangan ada unsur tak apa. Ya, itu dah ada kena mengenai unsur dewa-dewa yang ada dalam agama Hindu. Ya. Kalau tuan pergi masuk, dan tuan pernah masuk lagu Hindu tak? Boleh nak minta dengan Tok Sami, saya boleh tak, saya nak ziarah sekali boleh kan? Nak tengok boleh, ya, jangan percaya, jangan hormat. Kita masuk gereja ke, masuk ni ada isu apa ni kan, bukan isu masuk gereja tidak ada masalah. Macam Salahuddin Sultan Ahmad Al-Fatih, apabila dia berjaya menakluki kota Constantinople, dia masuk gereja tu, masuk gereja, dan dia sembahyang Jumaat dalam gereja tu. Ya, sebab gereja tu bukan salah bangunan tu, yang salahnya menyembah Tuhan. Yang salah pada Allah itu yang salah. Ya. Macam kita nak pergi tengok gereja, boleh nak pergi tengok, sekadar nak tengok apa ada dalam gereja, ya. Saya masa belajar dekat UK dulu, saya pergilah melawat. Saya nak masuk satu gereja nama dia Katedral di Glasgow, ya. Katedral ni besar lah, gereja Roman Katolik kan. Macamnya di situ masuk saya tengok konon-konon dia melukis patung-patung Nabi Isa kan, patung Siti Maryam, bahkan patung Nabi Adam dalam keadaan tak ada pakaian, tinggal daun selai dia letak kat kemaluan. Itu dia lukis yang dalam, kerana saya kata ini cerita dalam gereja ni. Kita nak bagi tahu kepada tuan-tuan, kalau saya tak masuk tak tahu ya, apa cerita dalam tu. Ya, kalau mereka melukis, akhirnya mereka menyembah. Jadi Tuhan tiga tu mereka membuat patung-patung, akhirnya mereka pergi memuja. Ya, bahkan di hadapan gereja sudah ada patung Nabi Isa yang telah disalib kan. Itu tu. Jadi masalahnya kalau kita tengok saya di Glasgow, di Scotland, ya, ada dekat satu gereja yang mereka melakonkan filem Harry Potter. Yang budak-budak kecil suka tu. Kita mana Harry Potter. Ya, cerita budak-budak yang ada kuasa sihir. Saya dah pergi sebelah. Dia kata dia tunjuk ini dah tempat dia membuat lakon Harry Potter. Ya. Jadi nama dia Katedral. Katedral ni gereja klasik lama. Ya. Mereka percaya pada dewa-dewa, mereka percaya pada sihir-sihir. Itu kan. Jadi ada kena dengan iblis lah. Dia kena iblis. Jadi Tuhan.
Jadi maka bila demikian tuan, apabila apabila Nabi kita Muhammad SAW membawa satu ajaran agama yang mempercayai Tuhan yang satu, ya, itu satu, maka orang-orang Quraisy pergi jumpa Nabi. Ini turun cerita ayat qul Allah ni, dia sejarah turun dia tu. Dia kata apa? Dia kata ayat ni ada 4 atau 5 ayat. Tatkala ditanya Rasulullah SAW daripada Tuhan rupa, daripada Tuhannya bagaimana rupa Tuhan ni macam mana, kan Muhammad kan cerita Tuhan satu ni, ke cerita Tuhan kau ni rupa dia macam mana, macam siapa, kan. Lalu dia kata apakah sifat Tuhan engkau, adakah ia ni daripada tembaga, dia kata, atau daripada emas, ataupun daripada zabarjat, ataupun bagaimana dia Tuhan kamu. Zabarjat ni batu permata. Dia kata Tuhan kamu ni jenis macam mana, jenis daripada tembaga ke, jenis daripada emas ke. Sebab ketika itu Tuhan mereka siapa dia? Orang Quraisy. Patung lah, patung berhala lah. Di sekeliling Kaabah tu penuh dengan patung. Masa zaman Rasulullah dibangkit menjadi Rasul tu, dikelilingi oleh Kaabah itu dikelilingi oleh berhala. Tak kurang pada 300 berhala berada di sekeliling Kaabah. Yang duduk besar-besar tu yang Lata, Uzza, duduk atas bukit Safa, satu di atas bukit Marwah. Mereka kan asalnya tempat Siti Maryam, Siti Hajar berulang-alik mencari air pada zaman Nabi Allah Ibrahim. Dulu kan. Jadi itu ada bukit sikit, kawasan ada bukit. Atas bukit tu mereka letakkan patung besar. Satu nama Lata, satu Uzza, ya. Lata bukit Safa, Lata bukit mereka jadikan tempat itu mereka tempat main-main, mereka menyembah-nyembah, ya. Jadi bila dalam situasi begitu, bila Nabi kata Tuhan kamu yang kamu sembah tu bukan Tuhan, jadi Tuhannya ialah Allah. Jadi dia datang, orang Quraisy datang jumpa Nabi, dia kata bagi sikit gambaran Muhammad, Tuhan kamu ni macam mana? Tuhan kamu kan adakah tembaga, emas dan sebagainya. Atau kata Quraisy, ya Muhammad sif lana rabbak allazi tad'una ilaih. Wahai Muhammad, sifatkan, bagi gambaran bagi kami Tuhan engkau yang engkau seru kami kepadanya itu, yang kamu duk seru kami supaya sembah Tuhan-Tuhan ni. Bagi sikit gambaran Muhammad, ya, sif lana ni. Maka yang soal itu ialah orang Quraisy, atau seorang ulama daripada Yahudi ataupun Nasrani ataupun orang musyrikin Mekah. Jadi orang kata Yahudi, orang Yahudi kata ya Muhammad sif lana rabbak wa ansibhu, sifatkan bagi kami Tuhan kau dan nisbahkan akan kami ibnu fulan. Dia ni sebenarnya anak siapa, kan. Jadi gambaran gitu, ya. Jadi gambaran. Jadi dia suruh Nabi kita bagi gambaran tentang Tuhan yang Nabi seru manusia kepadanya. Maka turunlah ayat ini, kan. Turun ayat bismillahirrahmanirrahim, kul. Bila jumpa kul dalam Quran ni, dia tak merujuk pada orang lain. Kita jumpa tuan-tuan ayat dalam Quran, kita jumpa kul ni, makna itu satu perintah Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul ya ka, qul wallah ka, qul a'um ka, qul ya ibadi ka. Makna dia kata olehmu wahai Muhammad. Kata Nabi, Allah Taala memerintahkan Nabi supaya berkata apa, ya, huwallahu ahad. Iaitulah Allah itu yang esa, ya. Yakni Tuhan yang kamu tanya tu, ya, ialah Tuhan yang esa. Jadi Allah bagi tahu kepada Nabi, jawablah kepada orang Quraisy itu wahai Muhammad, yang mereka tanya tentang Tuhan tu esa, ataupun yang Tuhan itu ialah Tuhan yang engkau seru, yang aku seru kamu tu kepada menyembahnya, itu ialah Tuhan yang esa. Jadi Nabi kita diarah oleh Allah Ta'ala supaya berkata kepada orang Yahudi dan orang Quraisy, Tuhan yang kami seru kamu ni supaya kamu sembah ni, Tuhannya ialah Tuhan yang satu, yang esa ni satu. Tuhan yang kamu disuruh aku nisbahkan kepadanya itu, ya. Tiada bernasab, Tuhan ni tiada keturunan, tiada beranak dan tiada diperanakkan. Maka lafaz Allah itu menunjukkan atas zat yang berhimpun segala sifat kamal padanya, yakni sifat kesempurnaan. Itu saya katakan, ya. Jadi Allah itu nama bagi zat. Kalau kita belajar sifat 20, kita kena ingat tu nama bagi zat, ya. Ingat saya bagi satu definisi Allah, siapa masih ingat?
Kan lupa dah kena lemang tu mungkin lupa. Kena lemang, kena rendang dia lupa dah. Ya, ingat lagi tak? Ini saya kalau boleh ingat ni, ya. Iaitu Allah itu zat. Suatu zat yang terkaya, yang tidak berhajat kepada makhluk dan makhluklah berhajat kepadanya. Saya ulang banyak kali tu. Kan? Zat artinya benda yang kalau Allah zat ini, kalau Allah zahirkan kita boleh nampak lah. Dia bukan bayangan, bukan khayalan. Maka agama lain itu khayal. Dia khayal, dewa-dewa tu dia khayal. Dia bayang Tuhan Murugan ni begini-begini, Tuhan Siva ni begini-begini, ya. Sama dengan orang putih. Orang putih dia bayangkan Tuhan yang ada Godfather tu, Tuhan di langit tu. Dia dipanggil Tuhan Zeus. Dalam cerita Hercules. Hercules tu anak Tuhan yang dihantar ke bumi. Kan dia kan dia Tuhan Trinity, Tuhan jadi Nabi Isa tu dia dihantar ke bumi. Jadi Tuhan Bapa duduk di langit. Tuhan, kalau kita tengok cerita orang putih, kalau dewa Zeus tu, dia duduk atas kayangan. Jadi dewa, anak-anak dewa tu jadi hantar ke bumi. Ya, di antaranya dewa Hercules lah, yang gagah kuat tu. Itu kan. Gitu gambarannya. Jadi Tuhan kita ni tak boleh dikhayal. Tak boleh dikhayal. Nabi bagi tahu Tuhan memang ada. Tuhan esa. Cuma Allah Ta'ala tak. Allah kata aku tak saya. Ini suatu zat yang terkaya. Terkaya artinya Allah Ta'ala ni paling kaya. Tak ada lagi orang kaya pada Allah. Kan? Dan dia tidak berhajat kepada makhluk. Tuhan tak memerlukan kita pun. Cuma Allah Ta'ala, kita memerlukan Allah. Itu makna definisi Allah. Saya ulang balik. Allah itu suatu zat yang terkaya, yang tidak berhajat kepada makhluk, sedangkan makhluk berhajat kepadanya. Boleh ya? InsyaAllah. Banyak kali ulang insyaAllah lah tu. Dia terpaku masuklah. Ya? Saya nak gambar kata mana. Jadi zat ini tanya dia, di pada zat Allah ni terkumpulnya sifat-sifat kesempurnaan. Itu sifat 20 tu. Allah satu. Zat. Ya? Tapi di pada Allah itu ada sifat-sifat kesempurnaan yang menunjukkan kehebatan Allah sebagai Tuhan semesta alam. Jadi gitulah. Jadi Allah Ta'ala ni boleh tak dilihat? Boleh jawabnya. Tapi bukan di dunia, tapi di akhirat. Di dunia Allah tak zahirkan. Ya, kan pernah saya ceritakan Nabi Allah Musa minta untuk melihat zat Allah kan. Allah Ta'ala kata, kamu tak boleh tengok aku sekarang. Tapi akan datang boleh. Kalau kamu nak uji kuasa aku, nanti aku zahirkan sikit je. Zat aku ni, aku tajalli, aku zahir sikit kepada bukit. Bukit hancur. Jadi kamu ni Allah, manusia yang kemetok kecil macam kita ni Allah, bukit pun boleh terpelanting. Macam kita ni, macam Tuan Jirati, dia lagi kurus pada saya, lagi terpelanting jauh lah. Saya ni mungkin dekat sikit. Maknanya kita ni kecil kan. Zat Allah tu terlalu, kuasanya terlalu luar biasa, hebat. Maka Allah Ta'ala akan tunjuk pada Nabi Musa, aku nak, kalau kamu nak tengok kuasa aku ni Musa, aku tajalli sikit, aku zahirkan sikit pada bukit. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Apabila Allah Ta'ala tajalli ni makna zahirkan sikit dia punya zatnya kepada bukit, maka bukit menjadi hancur, maka Nabi Musa pengsan di tepi bukit. Falamma afaqa, apabila dia jaga daripada pengsan, dia berkata, inni tubtu ilaikal an. Ya, ayatnya kita lebih kurang ayatnya bunyi, ya, aku dah bertaubat dah ya Allah, aku tak mahu lagi minta tengok kau ya Allah. Jadi itu dalil tentang menunjukkan Allah Ta'ala tu boleh dilihat kalau Allah Ta'ala zahirkan. Tetapi kuasa Allah dan juga kita punya keupayaan ini terlalu kecil, terlalu lemah untuk berhadapan dengan zat Allah yang Maha berkuasa. Ya. Tetapi bila kita berada di negeri akhirat, lain. Allah Ta'ala sudah bersifat dengan Rahman Rahimnya, ya. Maka dia tidak, maka ketika itu kita pun dah jadi ahli syurga, ya. Tidak ada lagi dosa-dosa. Allah Ta'ala dah ampun semua, ya. Jadi orang yang masuk syurga ni tuan, orang yang telah diampun oleh Allah Ta'ala dosa. Dosa banyak Allah Ta'ala dah ampun, kerana dia rajin bertaubat, dia rajin beramal, maka dia masuk syurga. Walaupun masuk syurga dalam kategori mana, tak apalah, yang penting masuk syurga. Pada ketika itu, maka Allah Ta'ala, kita boleh melihat zat Allah, ya. Ada dalil daripada Al-Quran, ia berbunyi, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah.
wajah-wajah ahli syurga itu berseri-seri kerana memandang akan zat Allah. Itu dalilnya daripada Al-Quran sendiri menunjukkan kita boleh melihat zat Allah, ya. Jadi itunya. Jadi gambaran itu maka maka itulah Tuhan kita yang kata sesuatu. Zat yang berhimpun segala sifat kamal, ya. Sifat apa makna kamal? Ada nama kamal sini kan? Mana sifat yang sempurna. Kita nama kamal tapi sifat kita tak sempurna. Betul tak tuan? Siapa boleh mengaku sifat dia paling sempurna sekali atas dunia ni, ada tak? Kita banyak kelemahan. Betul tak tuan? Banyak kelemahan. Mungkin kita pandai dalam satu benda tapi kita lemah dalam banyak perkara. Ya, kita pandai dalam kata kita saya ni pandai sifat agama tapi saya tak pandai bab menukang. Saya tak pandai buat roti, saya tak erti nama kita lemah. Ya, saya tak pandai ilmu teknologi, saya tak pandai ilmu kedoktoran. Kita satu bidang aja kita pandai. Paling hebat orang ni 2-3 bidang. Tapi dia tidak berupaya nak menguasai ke semua. Jadi Allah Taala dikatakan sifat dia sempurna, artinya tidak ada sebarang kelemahan pada zat Allah. Maka sifat-sifat yang kita bilang sifat 20 tu ialah mewakili akan kehebatan Allah SWT sebagai Tuhan semesta alam, ya. Jadi kita tapi kalau tuan-tuan rajin nanti kita bicaralah pula, ada kalau ustaz kita yang mengajar sifat 20 saja nanti boleh lah kan. Boleh sifat 20. Sifat 20 tu saya pernah mengajar beberapa masjid lah kan. Ilmu tajuk dia sifat 20 je. Nama kitab tu sifat 20. Sebab ilmu sifat 20 ni pengajian ilmu akidah paling baik. Paling baik. Kita tidak akan pergi kepada perbincangan tentang apa yang dikatakan sifat yang membawa kita kepada menjadi seperti Wahabi dan sebagainya, ya. Wahabi ni kadang-kadang dia dah terlajak sikit. Dia pergi kepada sebahagian pada Wahabi tu dia pergi pada Mujassimah. Kan, Mujassimah artinya cuba nak merupakan Allah dengan jisim-jisim, dengan rupa-rupa, ya. Jadi kita ni tetap kita belajar sifat 20 ni sebab kenapa kita belajar sifat, kita tak belajar zat, ya. Kita tak kaji zat Allah. Jadi Nabi melarang kita la tatafakkaru fillah, tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fillah. Kamu berfikir, kamu fikir, kamu analisalah tentang kejadian Allah, jangan kamu nak menganalisis Allah. Kamu nak kaji Allah, kamu patah liku, kamu akan jadi sesat. Kalau kita kaji macam mana Allah ni, macam mana Allah ni, anak siapa Allah ni, macam mana bentuk dia, kamu sesat lah. Jadi umat-umat zaman dulu macam tu yang jadi sesat, nak cari Tuhan, cari, ya. Tuhan ni dia tak, Tuhan ni anak siapa. Katakanlah tu nak Tuhan ni namanya Zaid, Zaid ni anak Umar, Umar anak siapa, Umar anak Dolah, Dolah anak siapa. Dicari-cari sampai mesti ada satu kuasa yang menjadikan semua, ya. Itulah, itu dipanggil tasalsul dalam ilmu akidah. Berakan-rakan tak jumpa lah. Sebab Allah kata Allah ni bukan anak siapa-siapa. Tuhan lam yalid wa lam yulad. Dalam ni adalah qul Allah lah. Jadi Allah Taala qul Allah, sebab tu qul Allah Tuhan memang hebat. Pertama qul Allah kata oleh Muhammad Tuhan tu satu. Allah. Allahus Samad, Allah tempat tamu mencari pertolongan. Lam yalid, Allah tak beranak, wa lam yulad, Allah tidak diperanakkan. Kenapa Allah sebut gitu? Dia tak nak kita bayang yang berakai-rakai tadilah. Ya, Allah ni katakan Allah anak siapa ni, kan? Maka jadilah seperti agama-agama lain yang percaya kepada banyak Tuhan sampai ada beranak pinak, ada keturunan Tuhan dan sebagainya, maka itu sudah sama dengan makhluk. Makhluk ada anak pinak, maka Tuhan ada anak pinak. Berarti serupa dengan makhluk. Kalau serupa, maka bukan hebat lagi lah, ya. Maka kita belajar sifat 20 mukhalafatuhu lil hawadis, sifat Allah yang keempat. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, sifat Allah yang keempat. Allah tak serupa dengan makhluk. Secara mutlak Allah tak serupa. Dah apa bentuk sekali pun tak serupa. Itu kita belajar sifat 20 tu. Sebab tu ilmu akidah dan kita ulama kita ahli sunnah wal jamaah, dia kata cara nak mengkaji Allah yang terbaik ialah kamu kaji sifat Allah. Kita kaji, kita percaya akan sifat Allah tu betul-betul dan kita menjiwai sifat Allah. Saya dah sebut dalam kuliah lalu, kalau kita percaya Allah tu berkuasa, kita kena yakin betul-betul kuasa Allah. Allah memberi rezeki pada kita, Allah Ta'ala memberi kita nyawa, Allah Ta'ala memberi kita hidup, Allah Ta'ala menentukan nasib kita. Kita kena percaya betul-betul. Dan Allah Ta'ala berupaya, berkuasa membuat apa saja dia nak.
Dalil-dalil daripada Al-Quran, hadis. Innama amruhu, kita baca Yasin. Innama amruhu iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya Allah tu apabila dia nak buat satu, kun fayakun. Jadi itu kita percaya pada kudrat. Kita belajar sifat Allah, sifat 20, baca kudrat, kuasa. Maka dengan kuasa Allah, Allah boleh buat kun fayakun. Boleh tak Allah nak buat kun fayakun? Boleh. Jadi apa atas dunia pun Tuhan boleh buat. Dan telah terbuktikan Allah Ta'ala. Allah kata datang banjir, tenggelam dunia. Zaman Nabi Nuh, tenggelam habis dunia. Allah kata tsunami berlaku di Aceh. Tsunami 200,000 mati kali jalan. Jadi semua kun fayakun, tuan ya. Ya Allah Ta'ala, cuma Allah Ta'ala bagi kita ni sedikit keupayaan untuk berusaha. Manusia boleh berusaha, tapi yang menentukan nasib kita ya Allah Ta'ala. Jadi kita yakin begitu. Belajar sifat 20, tuan-tuan, jangan bilang saja. Jangan bilang saja. Bilang dan percaya benda tu, dan kita menjiwai dalam kehidupan seharian. Contoh tadi maknanya kita kata Allah Ta'ala berkuasa, kita yakin Allah Ta'ala boleh buat apa saja dia nak buat. Jadi kita ni merayu, kita berdoa kepada Allah ya. Jadi kita ni hamba ni, kita apa yang perlu kita buat? Berusaha berdoa. Berusaha berdoa, itu aja. Nak hidup, nak senang, berusaha. Tak seperti kita orang berusaha tu jadi kaya. Allah kaya miskin Allah Ta'ala tentukan. Orang ni Allah Ta'ala kata, okey kamu ni kaya, aku bagi kamu kaya lah, aku buka rezeki. Orang ni dia berusaha, kadang-kadang lebih kuat berusaha, rajin lebih pada orang yang kaya tu. Pergi pagi balik malam, overtime lagi, tak kaya-kaya itu. Allah kata tak, aku nak uji kamu dengan kemiskinan. Kamu ni kan, kamu diuji kemiskinan. Ada orang ni pula diuji dengan kekayaan. Dia berusaha sikit tapi Allah Ta'ala buka pintu rezeki. Tapi Allah Ta'ala bagi peringatan. Dia kata kalau aku buka rezeki pada kamu ni ramai-ramai sangat, la barau, kamu akan jadi melampau. Itu Allah Ta'ala. La basatallahu rizqa. Kalau Allah Ta'ala buka pintu rezeki pada kamu luas, kamu akan jadi melampau. Jadi kita ni alhamdulillah Allah tak uji kita dengan itu ya. Sebab tu Nabi SAW menyebut dalam satu hadis, mafhumnya, aku tidak risau umatku diuji dengan kemiskinan, tetapi aku dirisau Allah Ta'ala uji mereka dengan kekayaan. Mana kaya ni lebih dekat nak jadi kufur kerana Allah. Bukan semua lah, tetap bukan semua ya. Nanti orang kaya marah pula kat saya kan. Ada orang kaya tu bagus, okey, tak masalah ya. Tapi kebanyakan begitu. Jadi tetap balik pada tadi. Jadi Allah bila Nabi ditanya tentang sifat Allah, maka Nabi disuruh jawab qul huwallahu ahad. Maka turun ayat ni lah. Maka Allah Ta'ala itu zat yang terkaya tadilah ya, yang memiliki sifat kesempurnaan, yakni kesempurnaan, iaitu sifat subutiyah yang 7 ya. Kemudian Allahus Samad. Allah itu tempat maksud segala hajat selama-lamanya. Dia terjemah macam tu. Ya, As-Samad itu. Dan tiap-tiap yang lain daripada Allah sekalian itu berhajat kepada Allah pada segala kelakuan ya. Itu saya katakan Allah Ta'ala suatu zat yang terkaya, tidak berhajat pada makhluk, sedangkan makhluk berhajat. Jadi Allah baca macam mana? Allahus Samad. Jangan baca Allahus Samad. Allah baca Samad. Pakai sad. Samad jadi baja. Allah baja tak sedap pula bunyi lain ya. Jadi As-Samad artinya Allah ni tempat kita menuju segala hajat kita ya. Sebab kita bila kita tak ada hajat dengan Allah, kita doa jadi Allah ni, Allah duduk di langit kan? Sebab apa kita angkat tangan menghadap ke langit? Kalau ditanya tuan-tuan, kenapa apabila kita berdoa kita menadah mendongak ke langit? Nabi pun berdoa mendongak ke langit. Ya Allah, ya Tuhan ku, macam tu kan. Adakah Tuhan berada di langit? Boleh tak kita jawab ni kan? Jadi jawapannya tuan-tuan saya bagi malam ni, ingatlah bila-bila tu ya, dia panggil langit ini ialah kiblat bagi doa. Itu jawabnya. Kaabah ialah kiblat bagi solat. Kaabah sebab tu kita sembahyang menghadap kiblat, sebab Kaabah. Kiblat bagi doa ialah langit. Sebab tu kita mengangkat tangan berdoa kepada Allah. Berarti Allah menunjukkan kebesaran Allah ya. Kita yang manusia yang kecil ni berada di manusia yang di bawah ini ni, maka kita mendongak ke langit, tanda kita mengagungkan kebesaran Allah. Maka kiblat bagi doa ialah di atas langit ya.
maka kita mendongak ke langit. Nabi pun demikian juga. Jadi kita mencontohi Rasulullah. Tak adalah orang tangkap tangan dia berdoa turun tunduk ke bawah ya. Kalau boleh doa kita ini biarlah nampak kesungguhan kita berdoa, kita mengangkat tangan, tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala ya. Itulah. Jadi kita mohon pada Allah Taala, hajat kita ni kita mohon Allah, dan tiap-tiap yang lain pada Allah tu berhajat pada Allah. Kata Imam Al-Haramain, makna as-samad itu ialah daimul baqi. Maknanya dia Allah Taala Tuhan yang maha kekal ya. Daim artinya yang berterusan, al-baqi yang kekal. Tuhan itu Tuhan tidak akan hilang, tak akan lenyap. Sekejap ada, sekejap tak ada. Bukan Tuhan macam tu ya. Yakni Tuhan yang kekal dan Tuhan yang kekal ya. Dan kata setengahnya makna Tuhan itu ialah as-samad, itu makna Tuhan yang tumpat, yang tiada berongga ya. Artinya Tuhan itu. Jadi kita ambil kata Imam Haramain, dia kata Allah Taala itu kekal. Kan? Kalau kita manusia ni sekejap ada, sekejap tak ada kan? Masa hidup adalah, masa mati tak ada dah. Orang boleh minta tolong orang tu, hebat dia masa-masa dia hidup kan. Boleh minta dia betul, dia tolong ubat anak kita, tolong bantu kita. Tapi bila dia meninggal dunia dah tak ada dah ya, dah tak ada dah, orang tu hilang. Jadi Allah Ta'ala ni as-samad itu salah satunya, artinya Allah Ta'ala itu kekal. Kita boleh mohon bila mana saja. Bila kita ada hajat dengan Allah, maka kita tidak perlu berdoa, kita tidak perlu pergi ke mana-mana pun ya. Cuma kenapa kita pergi Mekah? Kerana kita nak dekat dengan kiblat bagi kita ya. Sebab itu adalah lambang kebesaran Allah. Lambang kebesaran Allah ya, ialah Kaabah Al Haram ya. Lam yalid, lam yalid, tiada beranak, ia seperti diperanakkan Maryam ya. Jadi Nabi Isa diperanakkan, Nabi Isa diperanakkan oleh Siti Maryam. Jadi sebab tu kita tak kata Nabi Isa itu Tuhan, sebab dia ada mak dia kan ya. Jadi kalau ada mak ni bukan Tuhan lah, bukan dia Nabi. Dan tiada diperanakkan dia seperti diperanakkan Nabi Isa ya. Dan Nabi Uzair, orang Yahudi dia mengatakan Uzairu binullah. Tuan-tuan pernah dengar kisah Uzair ni? Pernah dengar Uzair? Nabi Isa kita pernah dengar kan? Nabi Isa ni orang Kristian mengatakan Nabi Isa anak Tuhan. Orang Yahudi pula mengatakan Uzair, ada seorang bernama Uzair. Dia ni nabi ya, nabi bukan rasul ya. Dia ni pernah dimatikan selama 100 tahun lalu dia hidup. Maka dia kata dia ni anak Tuhan lah ya. Uzairu binullah dalam Al-Quran. Wa qalatil yahud Uzairu binullah wa qalatil nasara Isa bin Maryam ya, ibnillah. Mana dia kata orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Tuhan, orang Kristian mengatakan Isa anak Tuhan. Kedua-duanya tak betul. Tuhan tu bukan jenis beranak-beranak macam ni. Dia ada mak dia. Nabi Isa dia ada mak dia. Uzair pun ada mak dia ya. Cuma kelahiran Isa ni pelik sikit kerana dia tak ada ayah ya. Jadi Allah Ta'ala membuat satu perumpamaan dalam Al-Quran. Dia kata masalah Isa indallah kamasali Adam. Perbandingan Nabi Isa ni di sisi Allah seperti Adam. Adam langsung tak ada mak, tak ada ayah. Boleh Allah Ta'ala buat Nabi Adam hidup manusia. Walaupun dia buat daripada tanah, ambil tanah, tetapi telah diberi nyawa oleh Allah Ta'ala, Adam hidup. Beranak pun beranak sampai 20 orang anak Nabi Adam. Katakan lebih 22 orang katakan anak Nabi Adam. Jadi kalau ni dah ada mak, cukup mudah lah, mak dah ada. Allah Ta'ala tiupkan zuriat Nabi ke dalam rahim Siti Maryam, maka Siti dah mengandung, melahirkan Nabi Isa. Jadi Allah kata, duk pelik apa? Kalau kita nak cakap bahasa mudah, kamu duk pelik apa? Perbandingan dengan Nabi Isa ni, kamu tengok Nabi Adam kan. Nabi Adam tak ada bapa, tak ada mak pun aku boleh buat. Ini dah ada mak, senang je lah kan. Cuma dia pelik sikit kerana dia lahir dalam keadaan begitu. Itu Nabi. Jadi, tapi ujian besar lah kepada Siti Maryam ketika mana dia mengandung dalam keadaan tak ada suami ya. Nak cerita payah, nak cerita orang kampung lagi lah tuan-tuan. Dia ni budak jenis budak yang baik, duduk di bawah jagaan ayah dia ya. Duduk dalam rumah tak keluar-keluar, duduk kan. Dan ibu bapa pula orang yang bagus, warak semua sekali. Tiba-tiba mengandung. Itu dia lari pergi tuan-tuan, pergi membawa diri pergi duduk bawah kurma, kan, beranak di bawah pokok kurma kan. Apabila beranak orang pakat kurma nak, ya, apalah kau ni Maryam, kau ni anak orang baik-baik, kenapa kau macam ni
Jadi Siti Maryam tak boleh nak cakap apa tu. Tak boleh cakap apa. Katanya budak tu lah, aku tak boleh nak cakap, katanya budak tu. Orang kata budak mana boleh cakap kan. Jadi Allah Ta'ala tunjukkan satu miracle, satu keajaiban berlaku di antara budak yang bercakap masa kecil, ialah salah seorangnya ialah Nabi Isa AS. Jadi Nabi Isa bagi tahu ketika dia masih baby, masih bayi kecil, aku adalah hamba Allah, aku akan menjadi rasul. Jadi sebut. Kalau orang Kristian tengok versi tu dalam Quran, dia cukup dah. Dia tak akan kata Isa ni Tuhan. Sebab Nabi Isa sendiri bagi tahu waktu dia kecil, aku adalah hamba Allah. Kalau sebut hamba Allah bukan Tuhan lah. Kan, hamba lah. Itu yang berlaku. Jadi ada yang percaya, ada yang keliru, ya. Jadi orang yang ambil kesempatan daripada itu menuduh itulah Nabi Isa tu sebenarnya bukan manusia biasa. Dia adalah anak Tuhan. Maka dia lahir untuk kenapa pula dia disalib? Kenapa dia salib? Kenapa dia salib? Kan? Sedangkan lambang Kristian kan lambang salib. Nabi Isa mengorbankan dirinya kerana nak menebus dosa-dosa yang dibuat oleh Nabi Adam. Nabi Adam berdosa kerana dia makan buah khuldi. Maka Nabi Isa, maka seluruh anak Adam ni lahir berdosa. Sedangkan Nabi kita ajar setiap anak yang dilahirkan adalah suci bersih kan. Islam. Kristian dia terbalik. Setiap anak yang lahir berdosa dulu. Dosa dulu. Maka Nabi Isa mengorbankan dirinya untuk menebus dosa. Jadi bila Nabi Isa dah mati, ini dipanggil inherited sin, dosa warisan. Dalam ajaran Kristian ada lah ni. Jadi kita dosa warisan ini, jadi setiap anak yang lahir maka dibawa ke gereja untuk dibuat upacara baptis. Ya, baptis, maka ucara itu kononnya ucara menyuci dosa lah. Itu cerita. Jadi orang Kristian pun dulu keluar satu majalah Time satu ketika dulu. Orang Kristian sendiri mempertikaikan upacara baptis. Dia kata kalau seorang Kristian itu, anak Kristian lahir di tengah-tengah hutan belantara, tak ada gereja, padri pun tak ada, jadi tak dibuat upacara baptis, macam mana budak ni? Apa berlaku? Adakah dia mati? Adakah dia mati dalam keadaan dia tak sempat dibuktikan? Dia mati berdosa, masuk neraka lah dia, macam tu. Mereka sendiri pun pertikaikan, ya? Jadi Islam senang je tuan. Nabi kata setiap manusia yang lahir itu bersih, bukan kotor. Nabi Adam cerita dengan Allah, dan Allah Ta'ala dah mengumumkan pengampunan terhadap Nabi Adam AS dalam suratul Baqarah, ya. Ayatnya berbunyi fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaih. Nabi Adam menerima beberapa kalimah daripada Allah untuk bertaubat, maka Allah Ta'ala telah mengampunkan dosanya. Pengampunan terhadap Nabi Adam diisytiharkan oleh Allah dalam Al-Quran, ya. Nabi kita dah baca, Nabi kita dah bagi tahu dah, itu kan. Jadi Allah Ta'ala dah, tetapi Nabi Allah Adam beristighfar panjang lah tuan. Dia satu dosa je, dia katanya ada sejarah mengatakan 500 tahun Nabi Adam beristighfar, mengucapkan kalimah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu taubat Nabi Adam. Diulang-ulang sampai 500 tahun baru Allah Ta'ala turunkan. Itulah kalimah Allah Ta'ala turun kepada Nabi Adam untuk Nabi Adam bertaubat. Maka akhirnya fataba alaih, maka Allah Ta'ala menerima taubatnya. Innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu Maha penerima taubat, ya? Jadi nak kata dosa warisan tu tak kena lah. Jadi Nabi Adam kalau gitu nanya lah orang lain kan, Nabi Adam buat salah, semua anak cucu dia berdosa. Jadi tak nak betul kan. Itu sudah satu kezaliman. Jadi Adam dengan Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala dah ampunkan dosanya, maka dia telah pun menjadi seorang Nabi lagi Rasul, ya. Itu semua disulah tuan-tuan, ya. Jadi lam yalid, itulah. Maka walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tiada bagi Allah Ta'ala itu kufu, yakni seorang pun. Maka perkataan yang Allah Ta'ala tidak beranak itu tandanya Allah Ta'ala tidak menyerupai, ya. Allah Ta'ala tidak boleh digambarkan, bagi menafikan permintaan orang Quraisy tadi, supaya Allah Ta'ala itu diberikan gambaran sekian, maka untuk dibuat perbandingan dengan sesuatu, maka Allah Ta'ala tidak boleh dibuat perbandingan lah. Sebab Allah Ta'ala itu walam yakul lahu kufuwan ahad,
Tidak ada satu kuasa yang sama setara dengan Allah. Tak boleh nak banding. Nak banding dengan raja, nak banding dengan Firaun, nak banding dengan Namrud, tak boleh. Sebab Namrud pun mati, Firaun pun tenggelam kan. Jadi Allah Taala tidak berakhir kekuasaannya. Allah Taala kekal sampai bila-bila, selama-lamanya. Sampai bila? Selama-lamanya. Tak boleh nak beri satu gambaran. Kan itulah kita belajar sifat 20 wujud kita baqa'. Baqa' tu artinya kekal. Ya. Itulah tuan-tuan gambaran ayat yang kita baca malam ni. Allah qul huwallahu ahad. Mudah-mudahan kita tepat. Jadi kita rumusannya tuan-tuan, kita amat mudah untuk memahami ketuhanan Allah kerana Allah Taala kita baca qul huwallahu pun dah cukup lah. Kata oleh Muhammad, Allah tu satu, Allah tu tempat kamu memohon hajat. Allah tidak beranak, Allah tidak diperanakkan. Allah tak serupa dengan apa-apa. Habis nak cerita. 5 patah aja sebut dalam Quran dia cukup menggambarkan tentang ketuhanan dan menafikan segala bentuk Tuhan-Tuhan yang lain pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas tak? Boleh boleh saya rasa jelas dah tu. Insya-Allah dah tu. Tegap dah tu, kita punya akidah dah tegap dah. Lepas tu nak belajar sikit-sikit lagi tu tambah-tambah jelah ya. Jadi cukup kita belajar tu, mudah-mudahan kita diberikan dikekalkan kita punya pegangan ini sampai bila-bila. Kita boleh, itulah kita baca doa Rabbana Allah makhtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, matikanlah aku dalam husnul khatimah. Artinya mati dalam akidah ni lah, akidah ketuhanan Allah yang esa, dalam 2 kalimah syahadah. Tidak mati dalam keadaan kita tergugat iman kita. Iman kita. Ada juga orang tergugat iman, ya betul ke betul ni tu? Betul ke Tuhan ni Allah? Betul ke? Betul ke tak? Tidak, tuan-tuan, tak ada orang Melayu masuk Kristian. Sebab tu saya katakan iman kita, walaupun kita duk baca, duk bersyarah bab kalau Allah ni, ada lagi orang Melayu masuk Kristian. Tergugat lagi iman. Tergugat yang kita kata orang Melayu ni tak mungkin masuk Kristian lah. Daripada Tuhan percaya pada Allah Tuhan yang satu kepada Tuhan 3. Ada tak orang Melayu masuk Kristian, tuan-tuan? Ada tak? Jawabnya ada lah, itu yang masalahnya. Kenapa? Kerana tak belajar ilmu akidah, tak tegak kepercayaan. Akhirnya dia menjadi suatu ancaman, terutama sekali kepada anak-anak muda kita hari ini yang tidak berapa nak datang masjid surau. Kita pun tak tahu nak mengajar macam mana dia orang ni. Kita buat majlis dia tak datang. Kita buka kitab dia tak bagi kan. Kita buat forum perdana pun dia tak datang. Buat kat Padang pun ada sekejap je dia tak ada lari. Dia berkata, artinya mereka dalam keadaan kesesatan ya, kesesatan artinya terumang ambing dia punya akidahnya dan mudah dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Kristian. Akhirnya mereka masuk berbagai agama. Na'udzubillah. Kita doakan kepada Allah semua menyelamatkan kita, ahli keluarga kita daripada unsur ini kata. Jadi untuk itu wallahu alam, setakat itu saja. Jadi pada kuliah akan datang kita baca, tolong ingatkan saya pula ni, saya lupa ya. Surah Al-Lahab. Betul ke Al-Lahab? Betul lah ya. Lahab aja Abi Lahabin. Tabbat yada Abi Lahabin. Saya tandalah ni. Ni ada kertas kuning ni tadi. Kita takut lupa ya. Ya Allah. Jadi Abi Lahabin ni cerita Abu Lahab. Macam mana cerita pula? Ya, wallahu alam. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Allahumma hdina bihaqqi hidayatika amin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika. Subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.